Recording ni nanti saya letak di YouTube. Okay, so concentration of solution. Suara clear? Clear, madam. Clear, madam. Okay, masa saya explain ni, kalau tak faham apa, just interrupt mencelah je. Okay, so kita ada ini dalam syllabus ada 5 concentration unit, mass and mass. So mass and mass kamu dah go through, ada mole fraction, mole of solute over mole of solution ataupun mole of substance A over mole of total of the substance exist in the compound. Kemudian kita ada percent by mass, mass of solute over mass of solution times 100 sebab percentage kan. Kemudian molality. Molality simbolnya apa? Ingat? Molality. Betul, M kecil. Molality ni bukan macam salah sebut, nampak macam tersalah sebut molality macam pelat-pelat. Sebenarnya betul lah molality. Ini molarity kan. So molality, mole solute over mass solvent in kg. So ini semua perkaitan relation between mass and mass. Mass tu daripada mole, solute, okay, mole apa lagi sini? Mole solution. Okay, mole solution tu hasil tambah mole solvent dengan solute. Kemudian second one kita ada apa tu, volume and volume relation. So yang tu daripada percentage by volume. So percentage by volume dengan percentage by mass ni sama, cuma yang ini dalam bentuk volume. Okay, kalau percentage by mass, solute over solution. Ini pun sama, solute over solution tapi dalam bentuk volume. Volume tu tak kisah. Kalau liter, semua pun liter. Kalau ml, semua pun ml. Macam tu. Okay, last one, relation between mass and volume. So molarity. So molarity daripada formula, siapa ingat molarity? Molarity capital M besar equal to? And solute per volume of solution. Okay, so volume of solution mesti state clearly in liter. Kalau dia bukan dalam liter, mesti convert jadi liter. Sama juga untuk molarity, mesti mass solvent dalam kg. Kalau bukan dalam kg, salah. So mesti convert jadi kg dulu. Okay, sama juga ni, mesti volume dalam liter. Okay, so kalau soalan C1, C2 dalam lecture dia just bagilah. Tapi kalau dalam tutorial dia akan twist, okay, supaya dia trap kamu sana tu. Nanti kalau kamu tak tukar jadi liter, salah. Okay, so kita go through. Yang ini dulu dari, ni partial lah ni. Kita buat apa yang student selalu buat kesalahan ni. Okay, so yang ni, student are not able to differentiate between, okay, question that need assumption or not. Okay, actually soalan yang panjang-panjang yang kamu tak boleh buat tu, sebenarnya kita assume. Okay, contoh ya, apa perbezaan soalan yang atas ni dengan soalan yang bawah? Okay, soalan ni dia bagi density of 10% by mass. Okay, 10% by mass, ini mass of, ini percentage by mass. So dia ada mention sini, 10% by mass. Okay, is 1.06 gram per ml. So yang ini ialah density. Density-nya ialah 1.06. So soalannya calculate molality. Okay, soalan ni macam mana kita nak tahu dia perlu assume atau tak. Okay, contohnya kita nak kira molality. So molality, okay, kalau saya tengok dulu apa soalan tu nak. Dia nak molality. So kita tulis dulu formula. Formula molality. Okay, dalam paper final exam, formula ni ada markah. Tulis markah, tulis formula ada markah. Mole solute over mass solvent in kg. Okay, bila kita tulis formula, kita tahu apa yang kita nak cari. So kita nak cari mole solute.
So dalam cerita ni siapa solute? Anyone? NaOH. Betul. So NaOH ialah solute. So siapa solvent? Air. Betul. Kalau dia tak state, dia tak bagi tahu siapa, jadi kita tahu yang solvent ni ialah universal solvent iaitu water. Okey, jadi boleh tak kita cari mol solute daripada maklumat yang dia bagi? So, mula-mula kita tulis dulu formula, kemudian second step kita ambil maklumat yang dia bagi. Yang the first one 10% by mass. So, kita tahu 10% by mass tu ialah percentage by mass. 10%, 10 over 100 equal to mass solute over mass of solution. Okay, ini 10% by mass. Ini 100 ni saya ambil daripada kanan ni pergi sini. Jadi 10 over 100. So yang ni maklumat yang pertama yang dia bagi. Maklumat yang kedua dia bagi 1.06. Itu ialah density of solution. So formula density. Density equal to mass over volume. Okay, kalau density solution, mass solution. Volume pun solution. Density ni ada banyak, ada 3. Kalau dia density of solute pun boleh. Jadi mass solute over volume solute. Semua pun solute. Kalau dia density of solvent, semua pun solvent. Mass solvent over volume solvent. Tapi dalam soalan tu dia ialah solution. Baca soalan betul-betul ya. Okay, so kalau solution, semua pun solution. Okay, dia bagi 1.06. Unit ni hati-hati, gram per ml. Sekarang volume dia bagi ml. Okay, kita nak cari mole of solute. So mole of solute selalunya kita cari daripada mass. Boleh tak kita dapatkan mass of solute daripada maklumat yang dibagi number 2 dengan number 3? Ada tak dia bagi mass of solute? Tak ada kan? Dia bagi percentage by mass 10 over 100 dengan density. So tak ada dia bagi directly apa tu mass of solute. Jadi kita perlulah buat assumption. Okay, inilah soalan yang saya cakap contoh yang kita perlu assume. Okay, so apa yang kita assume sini, kita akan assume daripada kita nampak sini mass of solute datangnya daripada formula percentage by mass. Okay, bermulalah kita punya assumption. Kenapa saya punya ni tak muat ni? Nak tulis kat mana pula? Saya sebenarnya saya macam tak nak discuss soalan ni tapi terdiscuss pula. Okay, so saya tulis sini lah. So assume. So apa yang kita assume, kita mesti assume clearly. Maksudnya kita tulis perkataan A-S-S-U-M-E, assume. So apa yang kita nak assume? Okay, kalau saya nak assume daripada maklumat yang sini, yang kedua ni. Okay, saya nampak macam ni kan. Dia sama. Ni. Mass solute dengan mass solution. Jadi disebabkan dia perkadaran macam ni, jadi saya assume mass solute equal to 10 gram. So bila saya assume mass solute 10 gram, so saya akan dapat mass solute saya assume 10 gram, so mass solution saya akan dapat 100 gram. Okay, untuk sampai sini faham? Faham. Faham, madam. Faham. Okay, so mass solution 100 gram. So kalau dah ada mass solute dengan mass solution, boleh tak kita cari mass solvent? Boleh. Boleh. Okay, macam mana? Boleh. Solution kalau solute. Betul. Tolak. Mass solvent ialah mass solution minus mass solute. So jadi 90 gram. Okay, so meaning kita dah ada mass solvent, cuma kita convert je yang 90 gram ni jadi kg kan? Okay, then kita ada mole solute. Mole solute ni kita calculate je daripada mass solute. Tak guna density ni? Tak apa. Kadang-kadang dalam soalan tu dia bagi je. Sebab apa tu, ada juga yang dia student tak semestinya dia assume daripada maklumat kedua. Mungkin dia assume daripada density pun boleh juga. Okay, soalan yang kedua ni, apa beza dengan soalan yang pertama? Okay, kenapa yang soalan kedua ni tak perlu kita assume? Okay, soalan ni dia nak calculate molarity. Okay, dia ada bagi mass
16 gram CaCl2 in 64 gram of water. Maksudnya CaCl2 ni siapa? Solute. Solute. Yes, solute. Solute 64 ni ialah Solvent. betul. Yes, solvent. So, apa formula molarity? Insoluble volume. Solvent. Volume? Solvent. Volume solution. So, volume solution in in liter. Okay, so kita ada mol solute ni, kita boleh calculate daripada ni. Ini mass solute, so kita calculate mol solute. Kemudian volume solution ni nak dapatkan daripada mana? Density. Yes, betul. Density ni ialah density of solution. So macam tadi kita mention, so density of solution equal to mass solution over volume solution. So dia bagi sana 1.18. So mass solution boleh tak kita dapatkan? Boleh. Macam mana? 16 tambah 64. Betul. 16 plus 64 sebab satu ni solute, CaCl2 solute, H2O ni solvent. Jadi tambah dua tu dapatlah mass solution. Dapat mass solution boleh kira volume solution. Tapi volume solution ni dalam ml. Sebab ni dia bagi 1.18 gram per ml. Jadi kenalah convert jadi liter dulu barulah substitute dalam formula molarity. Maklumat semua dah lengkap, jadi sebab tu soalan yang kedua ni kita tak perlu buat assumption. Okay? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay, tak ada, kita proceed. Okay, selalunya assumption kita akan assume denominator. So the denominator maksudnya yang kat bawah tu, dalam apa? Pecahan tu. Yang merah ni. Yang merah ni, denominator. Oh, yang ni ada dua apa method. Yang ni sama ada dia assume mass solution, boleh. Tadi kita assume mass solution kan? Ataupun boleh juga diguna daripada density tu, assume volume solution. Tapi yang ni panjang sikit lah. Kalau dah faham, selalunya kalau ada percentage by mass, better kita assume daripada percentage by mass. Lebih senang. Okay, contoh soalan ni. Okay, soalan ni perlu assume ke, tak perlu assume ke? Okay, kita baca dulu. Calculate the molarity. So first kita tulis dulu formula. Molarity, ini kalau buat 10 kali ni ingatlah ni, dia punya formula ni. Mol solute over volume solution in liter. Okay, so siapa solute? Etanol. Okay, etanol 1.77 gram etanol. Yang ni solute. Kemudian 85 ml etanol solution. Jadi ini adalah volume of solution. Jadi perlu assume, tak perlu assume ni? Tak perlu. Tak perlu. Ya, ini just straightforward calculation. So dapatkan mol daripada mass. So mol solute equal to mass over mass solute over mr. So 1.77 gram divided by 46. So 0.03848 mol. Okay, so dah dapat sini. Kemudian volume ni tukar jadi liter. So 0.03848 divide by siapa yang 0.085. So sini mol, sini liter. So divide 0.453 mol per liter ataupun capital M besar. Okay, unit hati-hati ya. Kalau salah unit nanti salah final answer kamu ni. Okay, proceed. Okay, soalan yang kedua. What is the molality? So molality formula. Molality formula. And solute solute over mass of over solvent. mass solvent. Mass solvent mesti mention in kg. yes, kg. Okay, sekarang kita tengok apa yang dia bagi. So dia bagi molarity
So molarity. Mole solute over volume solution in liter. So dia bagi sana 5.86. Dan juga density of solution. So density solution equal to mass solution over volume solution. So dia bagi 0.927 gram per ml. Okay, kita nak calculate for mole solute. So mole solute macam boleh dapatkan daripada mana ni? Ini kena assume ke? Tak kena assume ke? Anyone? Ini boleh kena assume ke tak perlu assume ni? Tak. Kalau tak perlu assume, maksudnya kita boleh calculate mole solute. Mole solute kena calculate daripada mass. Ada mass solute? Tak ada kan? Kena assume. Kena assume. Okay, kena assume. So selalunya kita akan assume yang di bawah tu, denominator. So denominator dalam maklumat yang dia bagi, so dia bagi molarity dengan density. So denominator kebetulan sama, volume solution. Dua-dua pun volume solution. Jadi apa yang kita nak assume? Volume solution. Jadi volume solution ni kita assume berapa supaya senang? 100 gram. Volume. Dalam unit volume. 1 liter. Yang paling senang sekali 1 liter. Kenapa 1 liter? Sebab apa-apa yang divide by 1 nanti dapat balik nombor tu kan. Okay, sebab dalam molarity ni pun kita dalam liter. Jadi better kita assume dalam liter. Tapi boleh tak kalau kawan kamu kata tak nak, saya nak assume dalam ml. Saya nak assume 1 ml. Boleh? Tak boleh sebab unit dia liter. Boleh. Tak kisah. Sebenarnya apa-apa pun boleh. Boleh. Katalah Nabil assume 1 liter. Kemudian si Navina assume 1 ml. Boleh. Sebab yang ni masalah matematik. Ini bukan chemistry sebenarnya. Okay. Sebenarnya ni dalam bentuk calculation. Jadi assume apa-apa boleh. Tapi kalau assume yang macam ni 1 ml nanti jadi susah lah. Dia punya calculation nanti akan jadi 0.00 something kan. Okay, ataupun yang satu lagi dia nak adventure sikit. Dia nak assume 7 sebab dia suka number 7 kan. 777.7 liter. ml lah, ml. Boleh tak? Boleh, mana-mana pun boleh. Boleh, tapi kamulah susahlah pergi tekan kalkulator banyak-banyak. Jadi untuk elakkan berlaku kesusahan dalam hidup yang senang ni, kita assume lah 1 liter. Kenapa nak assume susah-susah kan? So assume 1 liter sebab kita tahu molarity ni bila kita assume 1 liter, kita akan dapat mole solute. Okay, mole solute ini daripada molarity molarity times volume in liter. Okay, apa yang kamu assume mesti state clearly. Clearly tu maksudnya kamu tulis ASSUME supaya dia pemeriksa tu tahu apa yang kamu buat ni, kamu assume apa. Nanti tiba-tiba ada je dalam calculation. So molarity given 5.86 times 1. So dapatlah mole solute 5.86 mole. So dah dapat mole solute. Okay, mass solvent. Mass solvent macam mana nak dapat? Okay, ada satu lagi maklumat yang kita tak guna iaitu density of solution. Okay, tadi kita assume volume solution ni 1 liter tapi dalam density dia bagi unitnya ialah ml. So, kita boleh dapatkan mass solution. Boleh kan? Mass solution equal to density solution times volume solution. Disebabkan ini dalam ml, so kita tukarlah volume tadi jadi 1000. 0.927 times ini ml. Ini gram per ml. Nanti cancel unit dapatlah gram. 0.927 gram. So ini mass solution.
kita ada mole solute yang tadi kita dah calculate daripada assumption daripada molarity tu. So boleh calculate mass solute. Mass equal to mole times so 5.86 times berapa MR untuk siapa ni? Etanol. Etanol berapa ni? Etanol. 46. 46 kan? 46. Tak ada calculator pula sini. Okey, jadi berapa ni? Mass solute 5.86 times 46. Calculator. 269.56. 269.56 gram. Okay, so nak kira mass solvent? Ni ada mass solution. Betul ke saya kira ni? Oh salah, ni belum lagi ni. Ni 0.927 times 1000. Kenapa dapat macam ni? Salah ni. Ni kan 927 gram kan? Ya. Okay, dah. Okay, so bolehlah kira mass solvent. So mass solvent sama dengan 927 minus 269.56. So dapatlah 657. Okay, gram. Okay, then convert to kg dalam 0.657 kg tukarlah. Okay, dah tukar jadi kg, bolehlah calculate molarity. Okay. Serabut sikit. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita proceed another example? Madam, Ya. saya yang darah 46 tu apa saya kurang faham? Oh ni MR. Molar mass. Molar mass untuk etanol C2H5OH. Karbon 12 darab 2. Tambah oksigen, hidrogen 5 darab 1 kan hidrogen. Tambah oksigen 16. Tambah hidrogen 1. MR daripada periodic table tu. Molar mass. Okay. Siapa yang bertanya tadi? Dah, okay. Okay, madam. Okey. Madam, Ya. yang point tu tak ada tulis. 657 tu ada puluhan. Boleh. Dia sebenarnya better tulis 4 ataupun 3 tempat decimal point. Okay. Saya tak ada calculator ni, saya rasa je ni. Betul lah calculator saya mana ni? Okay, ada apa-apa lagi yang nak ditanya untuk soalan ni? Macam dah dapat gambaran macam mana kita nak assume, apa yang kita nak assume. Boleh kan sikit-sikit? Boleh, madam. Boleh. Okay, ada lagi nak tanya apa-apa? Sebelum kita, sebenarnya soalan ni senang ni sebab dia bagi density solution je semua. Kalau soalan tu susah, dia bagi 3 density. Density solution dia bagi, density solvent dengan density solute. Dia 3 dia bagi. Lepas tu depends dengan kita lah. Yang mana satu kita nak guna. Dia macam menyusahkan kita lah. Dia bagi maklumat terlampau banyak. Okay. Kita proceed Okay, yang ini soalan ni kan macam tadi ni dia tak bagi, dia bagi molarity dengan density. Tak semestinya setiap kali soalan tu bagi density kita perlu assume. Okay, kalau kita dah cukup maklumat tak perlu assume. That's why saya first step saya ni dulu. Saya tulis dulu formula, maksudnya apa yang dia nak, kemudian apa yang dia bagi. Baru kita nampak apa yang kita nak daripada soalan ni, boleh tak kita keluarkan maklumat daripada yang dibagi tu. Okay, kalau boleh keluarkan maklumat maksudnya tak perlu assume. Okay, so kalau kita tak tulis formula, nanti kita tiba-tiba kita nampak je density, kita nak assume. Sedangkan soalan tu tak perlu assume, contohnya lah. Okay, tapi yang contoh saya ni semua kena assume.
Okay, so dia bagi 10% by mass. So ini percentage by mass. 10 over 100 equal to mass of solute over mass of solution. Okay, lagi satu dia bagi density. So density of solution equal to mass solution over volume solution. So 1.06 gram per ml. Okay, apa yang dia nak? Molality. So tulis dulu formula untuk molality. So molality is mole solute over mass of solvent in kg. Okay, so maklumat macam kg ni penting kan? Sebab kalau kita tak convert jadi kg, kita letak gram nanti jadi salah. So kita letak dalam formula supaya kita tak lupa. Okay, so kita tengok mole solute ada tak dalam maklumat yang dia bagi? Tak ada. Mass solvent ada tak? Pun tak ada. Jadi kalau dah tak ada ni maksudnya maklumat tu tak lengkap. Jadi perlulah kita buat assumption. So ideanya tadi kita akan assume denominator. Maksudnya yang di bawah ni. So ada dua denominator, mass solution dengan volume solution. So yang mana satu kita nak assume? Assume apa? Assume mass solution ke volume solution? Mass. Mass solution. Okay. Kebanyakannya cakap mass solution. Tapi boleh tak kalau saya nak assume volume solution? Boleh. Boleh, betul. Sebenarnya boleh juga kita assume volume solution. Kalau kamu assume mass solution, kamu tanya kawan kamu dia assume volume solution. Kamu cakap dia salah. Tak salah. Dua-dua boleh. Sebab ini matematik. Okay. So apa yang kita assume, kita state. So kita sebenarnya yang paling senang assume mass solution. Kalau dia bagi percentage by mass. Ini yang paling senang lah. So assume mass solution. Dan yang paling senang assume je yang sini. Jangan tiba-tiba kamu nak assume dia 1 kg pula. Nanti jadi lagi susah. Kita assume je kita nampak yang di sebelah ni, perkadaran ni. So assume mass solution 100 gram. So kita terus dapat mass solute yang atas tu 10 gram. Jadi kita ada mass solution, ada mass solute. Boleh calculate mass solvent? Boleh. 90 gram. 100 minus 10. Dapatlah 90. Okay, so dah dapat mass solvent. Nanti convert jadi ni kg 0.0 berapa? 0.09 kg. Okay, sekarang ni kita nak cari mole solute. Dapat daripada mana ni mole solute? Daripada mass Mass over molar mass. Betul. Mass over molar mass. So bolehlah kira mole solute. Mole solute. Mass solute. Mole solute equal to mass solute over molar mass. Molar mass ni ialah NaOH. So 10 over NaOH. Na berapa ni? Na 23 kan? 23, 16, 1, 40. 40 ke? 40. Okay. 0.25 mol. Okay, so bolehlah substitute dalam formula yang hijau ni. Molality. Okay, kalau kita assume volume solution, nak try tak? Kita cuba. Okay, katalah kawan kamu assume volume solution. Assume volume solution. Yang mana senang ni? 1 apa? Nak assume yang paling senang 1. Tapi 1 liter ke 1 ml? Liter. 1 liter. 1 liter. Okay, 1 liter. Boleh. 1 ml pun boleh. Okay, tak apalah. Kita assume 1 liter. So, kita boleh calculate untuk mass solution. Density darabkan dengan mana kita nak cari ni? Density darab dengan volume.
Density 1.06. Yang ni ingat ya, ini dalam ml. Jadi times 1000. 1060 gram. Okay, dah dapat mass solution. Kita nak volume mole solute dengan mass solvent. Mass solution ni kita substitute dalam formula percentage by mass ni. Okay, so 10/100 equal to mass solute over mass solution. So mass solution yang ni tadi, substitute sini dapatlah mole solute. So mole solute equal to 10/100 times 1060. So nanti dapatlah mass solute. So daripada mass solute, berapa? 106. 106 gram. Okay, dapatlah mass solute. So dapat mass solute boleh kira mol kan? Mass over molar mass dapat mol. Kemudian nak calculate mass solvent boleh? Dah ada ni mass solution, dah ada mass solute. So bolehlah calculate mass solvent. Jadi boleh juga kan assume daripada volume. Okay, so tak kisahlah assume daripada mana-mana pun boleh. Yang penting final answer dia sama ni. 2.78 mol per kg. Okay, ini unit untuk molality. Kalau tak nak guna mol per kg, tulis M kecil pun boleh. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay, kita cuba lagi example. Aqueous solution ammonia with density 0.9 contain, ini 28% ammonia by mass. Ini kalau dia bagi je percentage by mass, kita assume daripada situlah yang paling senang. Ini nak tunjuk juga ni. So tak payah. 14.8. Ni sama macam tadi ni. Lebih kurang je. Tunjuk tak? Tak. Tak payah ya? Okay, so saya rasa kamu dah dapat idea. Saya rasa lah kamu ni, dah habis ni slide saya. Saya rasa kamu dah dapat idea dah nak buat soalan ni. Kalau in case kan masa kamu assume tu, tiba-tiba macam stuck, kan dia ada dua maklumat. Dia ada density, macam ni, density dengan percentage by mass. Katalah kamu assume daripada percentage by mass. Kamu kira-kira, tiba-tiba, tak boleh pun dapat daripada untuk calculate molarity. Maksudnya, kamu salah assume. Jadi kamu patah balik, kamu assume lah density. Okay, in case lah kamu buat modul tu. Tapi saya rasa modul tu soalan dia tak adalah berputar balik sangat. Okay, so saya rasa sampai sini je. Sebenarnya saya nak tunjuk lagi satu ni yang 1.3. Tapi boleh ke? Kamu okey ke? Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Okay, kejap ya. Ini saya record, nanti kamu tengoklah dia punya recorded tu. Yang ni 1.3 inspection, untuk balancekan equation. Sebenarnya bukan nak cakap ni tak penting, tapi cerita dia panjang sangat. Jadi saya ni malas nak cerita panjang-panjang. Kamu tengok di nota tu nanti. Tu oxidation number ni tahu kan hari tu saya dah mention. Oxidation number ni maksudnya number tu yang mesti dekat belakang kan. Okay, oxidation number maksudnya charge dekat depan, number dekat belakang. Ini nak calculate oxidation number ni tahu kan? X plus 3 times negative 1 equal to 0. Tahu? Tahu, madam. Okay. So kalau dia ada charge ni, baru kita equal to charge tu. So contohnya CR ni ada 2. So kita nak cari oxidation number untuk CR. Jadi 2X. Kita assume dia X. Plus oksigen negative 2. Darab berapa oksigen? Ada 7 oksigen sama dengan negative 2. Nanti calculate lah X. Cuma penulisan tu, yang hari tu saya dah discuss dalam soalan modul yang pertama tu, penulisan oxidation number. Kita nak tulis plus 3 ke 3 plus. Okay, so oxidation number
oxidation number. Kita baca number tu di belakang. Jadi kita tulis sign dia dulu, positif ke negatif, baru kita tulis number. Kalau charge, kita tulis number dekat depan. Okay, so ini masa di sekolah dulu dah belajar ni, tak payahlah kan kita tengok ni. Okay, redox pun tahu kan, redox tu reduction oxidation. Ini nanti kamu tengok dekat YouTube tu. Ini apa ni? Equation mestilah tahu siapa reactant, siapa produk kan. Okay, kemudian yang ini, balance equation. So balance equation ni dalam subtopik 1.3 ni panjang sangat aja. Tapi sebenarnya sikit je nak balance equation je. So balance equation ada dua method. Ada dua equation, dua jenis equation. Satu equation tu chemical equation. Chemical equation ni meaning equation yang tak ada charge. Macam biasa-biasa je. A plus B produce C plus D. Okay, yang tu chemical equation. Kalau redox yang ada charge, contohnya OH minus plus H2O produce H3O plus, ada charge kan. So itu redox equation. So ada method yang pertama, okay, dalam syllabus ni, so dia nak kita cover untuk gunakan inspection method. Okay, balance chemical equation menggunakan inspection method. Inspection method ni sebenarnya kamu tengok kiri, tengok kanan, betul dia tiba-tiba dia balance. Macam tu lah, macam yang kamu buat biasa tu kan. Okay, yang susah sikit ialah redox equation menggunakan ion electron method. Actually yang ni kalau kamu boleh, sebenarnya boleh juga ni. Kita tengok kiri, tengok kanan, tiba-tiba kita dah balancekan dia. Tapi ada cara yang spesifik menggunakan inilah, ion electron method. Nanti saya skip dulu ni. Ini adalah dia punya pantang larang ni, nanti kamu baca. Okey, contoh kan, ini. Okey, contoh equation ni, ini chemical equation. So chemical equation ni panjang. Okey, sebenarnya boleh kita guna yang tadi tu, dia mention inspection. Inspection method. Inspection tu maksudnya kamu tengok kiri, tengok kanan, tambah sini ada 2, tambah 2 sini. Sini Na2, letak N2 dekat sini. Okay, itu inspection method nama dia. Okay, tapi kalau ini cara ni panjang sikit. Kalau contohlah dia punya equation ni kompleks. Jadi kita boleh guna satu lagi method. Yang ni method ni saya rasa dulu pernah juga kamu belajar ni. Algebraic. Pernah dengar? Algebraic method. So algebraic method kita letak sini. A, B, C, D. Kita letak algebra di hadapan reactant dengan produk tu. Okay, kemudian dia macam sistematik sikit. Kita balancekan. Saya tunjuk contoh ni ya. Sebab inspection tu tak ada method pun. Okay, tak ada step pun. So ini contoh. Kita tengok untuk AG. Kita pergi by element. So AG sebelah kiri ada 1. 1 darab A jadi A. So sini tak ada AG. So sini ada 2 AG. Jadi A equal to 2C. Faham? Boleh? Kenapa equal to C, madam? Okay. A ni maksudnya sini kan. AG sebelah kiri ni ada 1 kan. 1 kita pergi by elemen ni. Elemen kamu tengok AG je. So AG sebelah kiri 1. Jadi 1 darab A, A. Okay, ini B ni tak ada AG. Okay, ni. Produce ni jadi equal. Boleh? Sign ni produce kan? Okay, dia akan jadi equal. Kemudian AG sebelah kanan ni ada 2. AG2. Jadi 2 darab C. Jadi 2C. Okay, kita tengok contoh. Kalau kan yang AG tu kan kita dapat 2C sebab kita darabkan. Kalau yang AGA tu kenapa kena bahagi? Bahagi? Mana bahagi? Bukan, ini bukan bahagi. Ini untuk AG. Macam ni. Lupa A. Mana? 1 AG darab A jadi A. Okay, saya tersalah faham. Okay dah. Okay, next element N. Okay, sebelah kiri ada 1 N, A. Sini ada N, B ada N tak? Tak ada. So N,
equal C ada N? Tak ada. So D equal to D. Betul. Kemudian kita pergi kepada NA. NA sebelah kiri ada berapa A? Ada berapa NA? 2 B. Yes, 2B. Ingat ya, ini algebraic. Algebraic maksudnya kita akan guna ABC ni. Kemudian apa lagi? Dekat mana lagi ada NA? Dekat D. D equal to D. Betul. Lagi apa elemen lagi? CR. CR sebelah kiri berapa? B equal to C. betul, C. Lagi last oksigen. Oksigen sebelah kiri 3A plus 4B betul equal to 4C 4C tambah 3D. 3D. Okey, jadi ada banyak A, B, C, D ni. So untuk selesaikan kita assume satu alphabet tu equal to 1. Jadi nak assume apa yang equal to 1? Apa-apa pun boleh. Jadi yang paling senang saya nak assume A sama dengan 1. So A equal to 1. Jadi kalau A equal to 1, D pun jadi 1. So sini akan jadi 1 AG, kemudian D pun akan jadi 1. So D akan jadi 1. Okay, so kita boleh kira C daripada yang ini. 1 equal to 2C. So C equal to 1/2. yes, 1/2. So C ialah 1/2. Kemudian dah dapat C 1/2. Nak kira apa lagi? B. Oh, B pun 1/2 kan? 1/2. Jadi kesimpulannya kita dapat sini 1. Sini 1/2. So sini 1/2, sini 1. Jadi untuk jadikan dia number, whole number kita darabkan dengan 2. Jadi 2, 1, 1, 2. Dah balance dah equation kita. Okay, sebenarnya tak ada specific method untuk balance equation ni. Sebenarnya inspection ke, algebraic ke, yang penting equation kamu tu balance. Sebab equation yang kita dah balance ni, kita nak gunakan untuk calculation soalan yang seterusnya. Kalau salah kita balance ni, nanti habis soalan yang berikutnya tu pun salah. Jadi kita dapat ni 2, 1, 1, 2. Tengok, betul tak? Ini panjang ni dia cerita ni. Akhirnya, ni dah dapat dah. 2, 1, 1, 2. Okay, yang tadi tu saya tunjuk cara yang spesifik lah untuk balance equation. Nama dia algebraic method. Tapi kalau kamu dah boleh tengok, sebenarnya tak guna cara tadi tu, kamu tengok kiri, tengok kanan, letak je tu, dah boleh balance. Jadi boleh juga guna method tu, method tengok-tengok. Ataupun namanya inspection method. Okay, so yang ni untuk chemical equation. Kalau lah katalah kan kamu dah habis 5 minit dah tengok kiri tengok kanan tak balance-balance. Jadi gunalah algebraic method tadi tu. Okay? Okay, nanti kamu cuba balance dalam modul tu. Ini soalan saya ni, soalan lecture. Okay, ini ion electron method. So ion electron method ni panjang. Kita ni habis kelas pukul berapa? 12.30 kan? Ya. Dah 12. Saya kena stop lah. Yang ni macam panjang sikit ceritanya. Jadi better saya buat video ke saya buat macam ni juga? Macam ni, Google Meet. Okay, so kalau kamu rasa nak Google Meet, so kita boleh buat lagi sekali hari esok kan? Yes. Okay, so esok saya masuk 1.3 untuk ion electron method. So kamu siapkan dulu yang tutup modul punya soalan tu sampai soalan 20. So kita jumpa esok untuk ni lah 1.3. Okay, ada apa-apa nak tanya?